sedang berada di mana? UK. UK. Kami berada di UK. Siapa boleh tengok? Kami berada di UK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Isnin yang bercahaya, yang bersemangat, yang berbahagia. InsyaAllah hari pertama dalam setiap minggu kan, memang kita kena buat-buat semangat lah. Sebab betul kan ada Monday Blues? Cik, kalau cik wujud Monday Blues yang ada Songkla. macam biasa sebab satu hak kita. Sebenarnya walaupun satu hak namanya cuti, kita tetap bekerja di rumah kita. Kami berada di UK sekarang ni, di UK. Siapa boleh teka? Tengok ni, kan nampak UK tu ala-ala UK. Bulan ke tu? Oh, bulan. Oh, masa tak habis tenggelam lagi? Yelah ke? Bulan. Berapa kali? Dalam dunia, hari ni, dalam sejarah. Matahari dia bulan. Betul ke bulan? Bulan susah. Orang main belon kot. Tak, masa ni pukul 10 lebih, bulan masih kelihatan. 11. 11? Hari lancar. Dalam tu pun ada bulan. Tepat Ustazah. Itulah dalam masa ni. Okey, kami berada di UK. Siapa boleh teka UK? Betul dah Ustazah. Gomusa. Bukan. Cepat, siapa boleh teka? Ulu Kelang dia. Ulu Kelang? Tidak, kami berada di UK. Ulu Kinta betul. Ada yang boleh jawab? Betul, kami berada di Ulu Kinta, Perak, Malaysia. Walaupun kami orang Korea, tapi kita berada di Malaysia sekarang. Okey, tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Hari ni hari Isnin bagi kami sedang dimudahkan sebab saya berada di overseas, iaitu di UK. Ulu Kinta. Memang overseas lah. Overseas. Ataupun over river, ataupun over our forest. Yes. Okey. Alhamdulillah kami berada di Kinta, di satu kawasan industri yang mana di sini menempatkan satu kilang yang kami mula kenal dan kami dah mula meeting dan buat deal untuk next yang terbaru. Doakanlah, insyaAllah mudah-mudahan projek terbaru ini akan menjadi satu berapa kamu bilang? Overdose. Overdose cahaya. Tak, Ustazah cakap tadi over apa? Override. Over river, dia cakap overdose. Oh, overdose. Okey. Baik. Apa ni, alhamdulillah ini memang cahaya semula jadi. Memang wajah bercahaya, bukan cahaya matahari. Panas dah ni. Tuan-tuan sekalian, masya-Allah, mudah-mudahan ia menjadi satu kita kata apa, penjana kewangan yang kuat untuk organisasi di bawah Yayasan Al-Hijrah dan juga untuk hijrah ke Sinar Berhati. Jadi, tuan-puan dimati Allah sekalian, jom kita akan pergi ke kilang yang kita maksudkan, yang diusahakan oleh pasangan suami isteri. Masya-Allah. Nampak pada pintu menerima kehadiran kami mereka. Assalamualaikum. Dan kata berkongsi macam wayang sambut. Dan wayang sambut. Okey, nombor 9 kita berada di HFL Haji Industri Sinar Berhati. Bidang UMM dan juga kosmetik. Okey, kita pada nama kosmetik dan apa? Masya-Allah, walaupun ramai kasih jual skincare dan mana ni, tapi tak sekali. Okey, HFL Haji iaitu halal fat liquid. Halal fat liquid. Cecair lemak halal. So kita tak suka lemak kan, tapi hari ni kami memang nak cari lemak. Kita memang akan suka lemak ni. Kita semua selalu guna lemak ni. Jadi ada orang nak tak? Saya nak jual lemak ni. Nanti kita dengarkan apa dia. Syaitan Haji Industri Sdn Berhad. Alhamdulillah. Okay, jom kita masuk. Ini adalah foundernya. Kita kenalkan diri sikit. Okay. Assalamualaikum. Boleh kenalkan diri sikit? Okey, saya Azhari Fazil dan
Ini Puan Izzah, pengarah perusahaan Travel Agency Sabahat. Saya selaku pengasas inovasi Rumah Halal. So di sini lah kami bertambah di Halal Park Marah. Ya, di UK. Bulu Kinta. Bulu Kinta. Ini pasangan suami isteri ya, tuan-tuan sekalian. Jadi perusahaan diusahakan oleh pasangan suami isteri. Kami ada pasangan suami isteri. Okey, jangan salah faham. Apa ni, live ini sebenarnya dibuat secara spontan. So mungkin suara kurang jelas seperti biasa. Dan bukanlah live ini diminta ataupun dijemput oleh pihak kilang ni. Ia adalah daripada saya sendiri apabila menyadari perlunya kita selahkan ataupun wawarkan ada peniaga Muslim yang sangat komited untuk memastikan bahan gunaan harian kita ni daripada sumber yang halal dan thayyibah. Halal dan thayyibah. Okey. Jom. Okey, subhanallah. Kita dah masuk ke ruangan pejabat ni. Kalau dah nampak dah sikit kan? Boleh nampak. Jadi semua dah boleh faham sebenarnya insya-Allah di bawah hijabut Empire Sdn Bhd lebih pada tempoh kurang 2 bulan. InsyaAllah kurang 2 bulan lah. InsyaAllah kita cuba kurang 2 bulan. Sebulan ke 2 bulan. Kita punya insyaAllah awal tahun depan. Begitulah lebih kurang. Kita akan keluarkan produk bahan gunaan. First kita bermula dengan pencuci pakaian. Kemudian mungkin pencuci pinggan mangkuk. Kemudian mungkin next mungkin ubat gigi dan sebagainya. Dan kenapa terus buat live pada hari ini? Sebenarnya kita dah buat dah first meeting. Kita dah ada dah sefahaman bersama. Cuma pagi ni saya rasa excited untuk berkongsi. Bukan part saya, bukan part kita, tapi part di mana saya jumpa seorang Muslim asal saintis lah, kira saintis lah dalam bidangnya iaitu chemical engineering. Beliau buat kajian lebih kurang 16 tahun dan formulation, nak peroleh formulation yang baru ni selama 4 tahun. Tuan, 4 tahun kajian yang dibuat. Bagaimana beliau bermula pada raw material iaitu kelapa sawit, beli pokok kelapa sawit, dan daripada proses yang dilalui yang panjang 4 tahun, bukan hari ke 4 bulan, yang ke 4 minggu, tapi 4 tahun satu proses yang panjang nak menghasilkan satu alternatif selain daripada bahan-bahan yang biasa digunakan dalam sabun yang kita kadang tak sedar kita guna secara harian, mengandungi sumber-sumber yang najis yang mughalazah atau apa sekalian, najis yang berat, iaitu sumber daripada khizir. Jadi insyaAllah saya terus nak wawarkan ni. Ini macam teaser awal. Sebab kita dah lama plan untuk keluarkan bahan gunaan ni, iaitu start dengan sabun basuh baju. Dah lama plan. Berapa tahun dah cik? 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Maksudnya dah lama. Kita bincang sama DOD, lepas tu ada juga kita deal dengan beberapa pihak. Tetapi maksudnya kita belum dapat kata sepakat ataupun kita belum berpuas hati, macam tu lah. Dan akhirnya Alhamdulillah Allah permudahkan kami jumpa, cari-cari yang jumpa individu ataupun kilang yang kita sangat puas hati keyakinan kita terhadap bahan-bahan yang terkandung di dalam proses untuk membuat sabun. Jadi peringkat awal ni, tuan-tuan sekalian, mungkin ada yang ada ni pemilik halal mak ke, ataupun memang dia berniaga dah biasa dah, dia memang penjual sabun. Kan ada orang ni memang semua sabun dijual. Oh, kat rumah dia tu memang macam-macam jenis sabun. Ataupun anda nak bermula berniaga dan anda rasa nanti sebab kita bukan ada kedai runcit, kita mungkin tak boleh masuk lagi tembus pasaran nak hantar produk akan datang yang keluar ni di kedai ke, di mall ke. Jadi peringkat awal kami dah bincang juga, kita tak boleh lari daripada menggunakan kerjasama daripada umat Islam. Jadi apa yang kita buat ialah kita buka peluang untuk siapa untuk jadi ejen. Macam tu lah. Jadi insyaAllah kami sendiri akan komitmen dalam mewawarkan, dalam memasakkan sabun. Sebab sabun kita tahu memang harian kita guna. Kalau kita jimat-jimat macam mana nak membeli gelang, kita tetap akan spend juga untuk bahagian sabun. Jadi kami akan cuba keluarkan sabun yang berkualiti, halal dan berguna. Kedua, sabun ini mampu beli. Maksudnya bukan harga standard lah dalam pasaran. Jadi sebagai awal ni, teaser awal ni, mungkin sebab kita tak boleh nak terima ramai,
Mungkin terhad peringkat awal 100 saja. 100 tu ramai tak tuan? Peringkat awal 100 ejen, 1 Malaysia. Okey kan, sebagai permulaan kan. Sebab tuan ni dah 16 tahun, dia dah mahir dah. Jadi peringkat awal mungkin untuk 100 awal saja kita buka, walaupun produk tak nampak lagi, tapi kita dalam listing, kita dah datang pun kilang, maksudnya kita memang akan keluarkan time yang diberikan oleh kilang. Kalau semua sektor sebulan sekali dah keluar. Jadi kepada siapa yang berminat, walaupun baru tak pernah ada pengalaman dan sebagainya, dia bimbang sabun benda yang tidak susah untuk dijual sebab orang akan beli. Pencuci, ya, pencuci untuk pakaian solat. Okey. Dan nanti kita fikirkan apa value added-nya. Okey, tuan-tuan sekalian, ada nombor telefon dikongsikan? Ada kan? Jadi di TikTok dan juga di IG boleh tengok bio. Lepas tu di FB boleh tengok dekat pin post, pin komen. Kami tak bertanggung untuk share link kalau siapa nak menjadi. Cuma saya tu terfikir tadi kan, keluar masuk saya terfikir sabun kita ni nak bagi nama apa? Tahu tak, saya kan dengan cik suami kan, cik suami dekat rumah daripada hari tu lagi, balik daripada kita meeting hari tu dengan tuan ni, kita pada anak, nama apa nak bagi nama sabun ni? Anak-anak tu bagi idea macam-macam lah. Bila kami jumpa beberapa nama, kami terus search. Tak naklah nama tu, memang tak nak, tak boleh. Sama dengan mana-mana je nama sabun yang abang ada di Malaysia. Lepas tu Ustaz ada satu cadangan nama, cik bagi nama apa itu? Mujara saya. Encik Kristal. Sabun Kristal, macam berkilat-kilat macam Kristal kan. Cek kat Malaysia tak ada sabun Kristal, tapi dekat Indonesia. Kalau Indonesia boleh ke? Untuk trademark Malaysia. Malaysia. Yalah, maksudnya nama Kristal tu dia ada di Indonesia. Yang tu kita double check. Double check sebab pernah berlaku brand walaupun luar negara dia boleh saman juga. Pernah berlaku masa walaupun brand luar negara, lepas tu kita pun buat jenis yang sama, sabun, lepas tu nama yang sama, dia boleh sue juga. Maksudnya sebab word, ya, kalau word pattern. Sebab apa? Word pattern ni dia target memang nak masuk pasaran Malaysia, tiba-tiba dah ada nama Kristal. So better sebenarnya kita tak ambil nama sama lah. Sebenarnya cadangan Ustaz tu semua anak-anak, cantik, sabun Kristal. Sebab Kristal ni kan kilat, baju tu nak bersih, Kristal tu kan indah. Lepas tu saya fikir-fikir Mutiara putih bersih, sabun Mutiara. Bila cek, tak ada sabun basuh, tapi ada produk sabun Mutiara. Siapa tu? Menantu Mutiara kan? Tak apa. Tak, maksudnya sabun skincare. Kalau macam tu, okey. Kalau produk yang blended, kalau macam produk makanan, macam ini jadi pun dia ada produk minuman tapi kita support. Okey, tapi kita macam takut orang kira juga sabun Mutiara. Ingat jual sabun muka Mutiara tu. Okey. Jadi saya nak cakap apa sebenarnya? Saya nak bagi peluang kepada yang menonton ni, siapa yang boleh bagi cadangan nama sabun basuh bagi Ustazah Asmat ni, sabun basuh. Macam kampung kan? Orang kampung pun sabun pencuci pakaian. Sabun pencuci fabrik, mesra wudu pula. Mesra solat. Dijamin suci halal dan bagian Thayyiban. Nanti tuan akan dengar penjelasan tuan saintis kita ni, founder kita ni, kenapa 16 tahun, kenapa 4 tahun dia punya ni, dan kita akan rasa risau dengan sabun-sabun yang kita gunakan seharian. Okey, jadi siapa yang boleh beri dia boleh, siapa yang cadangkan nama Nobina. Kali ni kita siapa yang boleh cadangkan, ingat pada mana start cadang ke? Dia cadang apa? Sabun Asma. Sabun Asma. Nanti orang lelah. Orang ingat Asma tu, Asma lelah. Tak naklah nama saya. Muka saya tak letak kat sabun ni. Nanti tuan-tuan tak sampai hati nak buang botol sabun tu kan. Jadi kita akan bagi hadiah. Jeng. Oh, dia risau. Tuan, satu kotak sabun ada berapa dah tu? 3 botol saiz. Oh, 3 botol. Satu kotak. 3 botol saiz. Okey, siapa yang boleh bagi cadangan? Sebenarnya kita akan pilih 3 yang terbaik lah. Kalau satu kesian, 3 yang terbaik. Lepas tu dari 3 saya pilih satu je. Awak pula. Kita akan bagi 2 kotak. 2 kotak yang mana dalam tu ada 6. Kita akan bagi percuma sabun ni bila dah siap besok. Jadi 6 botol besar ni. Nak ada 3 warna.
Jadi anda akan dapat 3 pewangi daripada sabun kita. Ini baru je teaser lah, tapi kita nak bagi hadiah. Apa dia? Siapa yang boleh bagi cadangan nama, kita akan pilih 3 orang masuk cadangan yang terbaik. Bahasa Melayu pun boleh, bahasa Inggeris pun boleh. Terkenal lah, cuma tiba-tiba tak kisah sebab kita nak komersialkan. Jadi, tapi anda sebelum anda bagi cadangan, anda kena check saat jenama tu dah ada belum dapat syarat. Itu penting sangat. Itu antara kriteria cadangan yang akan diterima. Walaupun cantik macam mana pun, awak jangan sengit-sengit macam awak lucu tengok cadangan orang. Maksudnya, tim tak dibenarkan masuk bersungguh pula tim yang masuk. Jadi, macam ni lah kadang kita nak tarik crowd, dia orang seronok. Okay. So, 3, setiap pemenang daripada 3 cadangan nama yang terbaik ni, dah cek-cek semua. Jangan risau, anda boleh, live ni panjang, anda jangan rasa kalau maklumat ni, jangan risau. Jadi, nanti kita akan baca balik live ni, komen-komen ni, kan? Tolong tengok juga komen, ni komen mana ni? IG. IG, lepas live komen hilang tak? Hilang. Hilang kan? Lepas habis live, kita off, akan hilang. Jadi, team IG dah kena print screen. Screenshot nama dengan cadangan. Tolonglah bagi tahu pin dekat Facebook. FB tak hilang. TikTok hilang tak? Bila-bila. Hilang juga. Hilang juga. So kena screenshot. Muka buku tak hilang. Komen dia tak hilang. Dah risau. So kita boleh sorting balik. Jadi hadiahnya adalah anda bukan diberikan 3 botol. Anda diberikan 6 botol. 6 botol maksudnya Kena on untuk sebelum 3 bulan. Lebih kurang. Lebih kurang lah 2 bulan, 3 bulan. Tengoklah berapa orang ada keluarga. Nanti boleh hadiahkan pada ini. Boleh hadiahkan. Jadi kita akan keluarkan 3 wangian. So, sila fikir-fikir cadangan apa. Pastikan tak ada jenama yang sama. Cek dulu. Itu antara kriteria. Okey, sekarang kita nak dengar penjelasan daripada Tuan Azhari, founder kepada HFL Hygiene. Halal Fat Liquid. Okey, silakan Tuan. Okey, untuk maklumat semua sebab tim Selasa pun ada datang lewat sini kan. Jadi kita terus kita ni boleh dia kat ni. Okey, dia macam ni untuk maklumat semua, untuk menghasilkan sabun dan juga produk kosmetik sebab ramai yang tak tahu. Sebenarnya dia mesti kena guna bahan utama lemak. So kalau yang ada belajar dalam bidang kimia, dia orang tahulah proses saponification memang kena guna lemak. So dia orang cakap kalau buat sabun tak guna lemak boleh tak? Jawapannya tak boleh. Wajib ada kandungan lemak. Mesti ada lemak. Tak kisahlah lemak tu daripada unsur tumbuhan ataupun lemak daripada unsur haiwan. Kalau daripada unsur haiwan, kita orang Islam memang akan macam orang Islam ni dia terhad dengan unsur daripada lemak haiwan yang bernajis berat. So memang isu dia memang kalau sekarang ni tuan-tuan dan puan boleh pergi dekat YouTube, type saja lard soap. Lard soap maknanya sabun yang diproses menggunakan lard ataupun lemak daripada unsur khinzir, LARD. So bukan kata kita ni buat satu macam cerita kosong ke, bukan. Memang benda tu wujud dalam dunia. Dan memang banyak video yang dia tunjukkan macam mana produk-produk kosmetik dan juga produk-produk sabun yang menggunakan lard. Okey, kenapa menggunakan lard? Sebab lemak daripada unsur khinzir satu murah, satu dia murah berbanding lemak kelapa sawit ni yang kita buat daripada, dia boleh buat daripada banyak sumber haiwan lain macam kelapa sawit boleh, jagung boleh, soya boleh. Cuma untuk kelapa sawit ni sesuai lah untuk pencuci baju. Kalau nanti kita buat serum, nanti insyaAllah jenama yang Ustaz akan keluarkan juga, nanti kita akan, ini produk yang paling akan ramai orang suka sebab formulation saya telah Islam. Kita ada satu serum daripada lemak lemak yang high end punya, tapi kita gunakan sisik ikan, kolagen daripada sisik ikan, memang dapat anugerah juga. Kemudian serum tu dia boleh insya-Allah nampak muda 5 tahun lebih daripada kurang daripada usia. Ini bukan kita memang dah ada benda tu. Cuma nanti
belum ada lagi jenama lain yang jenama lain yang saya berikan untuk buat. Jadi saya akan beritahu pada jenama yang saya akan buat. Okey, di sini lemak ni. Saya tambah sikit, tambah sekalian. Bila Tuan Azhari sebut cerita pasal sila itu menarik, nanti kita akan cerita lain. Hari ini kita fokus sabun, tetapi memang Encik Azhari dah cerita sebab dia sedang naikkan taraf kilang ni. Saya dulu pernah bertugas di Jaking. Kemudian jawatan terakhir saya adalah penolong pengarah bahagian halal. So saya adalah sedikit ilmu pengetahuan berkaitan dengan industri halal ni. Antara bahagian permohonan halal yang agak mencabar sebenarnya selain daripada mohon halal untuk restoran, mohon halal untuk rumah sembelihan, persediaan halal untuk contohnya untuk makanan tambahan. Tetapi bahan gunaan kompos sekalian, bahan gunaan peringkat awal dulu tak ada segi halal. Tak ada segi halal sebab ketika itu peringkat awal tidak ada sebab apa? Pihak-pihak memandang soalnya bahan pencuci semua ni macam tak apalah, dari segi halal pun okey je. Sebab apa? Bila basuh nanti bilas dengan air, dia akan hilang. Tetapi setelah sekian lama pelbagai perbincangan daripada pelbagai pihak, perlunya persediaan halal kepada bahan gunaan. Bila semua bahan gunaan benda-benda kita gunakan seharian di luar daripada badan. Kalau makanan itu bahagian lain. Jadi bila bahan gunaan ni tuan-tuan sekalian, bila masuk bab sabun, dulu sabun tak ada segi halal. Soalannya kita faham sabun tak perlu segi halal. Tapi kenapa sekarang sudah ada? Sebenarnya daripada tahun 2010 lebih kurang macam tu lah. Dah ada persediaan halal untuk bahan gunaan ni. Kerana tuan-tuan sekalian, apabila contohnya pencuci pakaian fabric ini digunakan, Ustaz tolong Bergegar. bukan Ustaz ni macam dah dengar apa. Okey, sebab kena tahan sikit lah, kena sabar sikit. Okey. Kita buat pergerakan. Okey, cakap ni mana kena fokus ya. Okey. Tuan-tuan sekalian, Masya Allah, kenapa bila kita basuh baju ada wangi? Wangi tu kekal tak? Kadang kita dah basuh tu, kita lipat, bau tu masih kekal kan? Untuk mengekal wangian, tak boleh lagi daripada penggunaan lemak, betul kan? Untuk makluman, lemak paling murah di dunia dan yang paling banyak digunakan di dunia dan yang paling banyak manfaat, ada mudah didapati, ada lemak babi. Kalau lembut sikit, lemak khinzir. Tapi ini bahasa Arab bagi dia senari. Sebut bagi baru rasa sikit. Ini macam lembut je. Baru rasa kebahagiaan tu. Rasa sikit sensitif tu. Okey, tuan-tuan sekalian, untuk makluman, masa saya bekerja, kita terdedah dengan maklumat bagaimana babi ni, khinzir, daripada hujung dia sampai ekor dia, semua bermanfaat. Dan dia adalah binatang yang paling banyak diternak di dunia, dan binatang paling senang nak diternak dan membiak, dan binatang paling susah nak mati. Berbanding dengan bila ternak binatang lain, ada risiko penyakit tular, penyakit ni lah, mati tular ni. Tetapi khinzir tak. Sebab itu khinzir boleh makan najis dia sendiri, dia boleh hidup dalam suasana yang kotor. Maksudnya dia adalah binatang yang Allah ciptakan sebagai satu ujian untuk umat Islam khususnya, sejauh mana untuk mencari yang halal. Sebab itu akhir zaman Nabi bersabda talabul halal fardhu. Mencari yang halal tu ada kewajipan. Itu adalah satu perjuangan tuan-tuan sekalian. Jadi cuba bayangkan ya, kalau menggunakan lemak khinzir, lemak babi ni tuan-tuan sekalian, 1 kilo harga lebih kurang bawah RM4. RM4 ke bawah. 1 kilo harga lemak khinzir. Tetapi bila nak menggunakan lemak alternatif, sama ada haiwan yang halal yang disembelih ataupun daripada susah nak dapat, kita pun tak boleh jamin yang lemak haiwan lembu contoh dia kata. Tapi kita boleh jamin tak dia ambil daripada lembu yang disembelih, sebab kalau tak sembelih tak ada. Lepas tu alternatif yang kedua adalah daripada sumber tumbuhan. Jadi tahu tak berapa perbezaan kos dia antara lemak khinzir dengan lemak yang lain-lain? Lebih kurang, yang lain-lain beza RM10. Kalau RM4 1 kilo untuk lemak babi, manakala RM14 1 kilo. Maka pihak-pihak yang mengutamakan keuntungan sama ada orang kafir atau orang Islam pasti akan memilih sumber bahan yang lebih murah. Sebab jauh beza. Ini mungkin 1 kilo. Kalau nak keluar production ribu-ribu juta-juta, dia melibatkan kos perbezaan juta ataupun bilion. Jadi tuan-tuan sekalian,
Sebab itu bukan semua pencuci pakaian yang berada di pasaran kita ada sijil halal. Saya tak nak sebutkan jenama-jenama, tapi kalau sebut semua kita kenal jenama yang terkenal, jenama yang paling banyak digunakan, yang paling menguasai pasaran. Kebanyakan jenama-jenama ini kalau tengok tak ada sijil halal dan boleh jadi. Maksudnya bukan kita kata kita claim, kita confirm. Isunya adalah pada lemak yang terkandung di dalam sabun tersebut. Kenapa lemak perlu? Untuk mengekalkan wangian, untuk buih, lepas tu untuk maksudnya proses cuci tu nak buang kotoran. Maksudnya lemak tidak boleh dipisahkan daripada penghasilan sabun. Silakan. Saya rasa nanti ada satu tagline tu yang sebenarnya saya dah lama promote. Kira orang kita selalu dia akan macam ni, dia punya tagline. Asalkan murah, tak halal pun tak apa. Jadi kita tak nak macam tu. Hanya yang terpilih saja. Sebab kalau dia masih lagi menggunakan tagline tu, asalkan murah, tak halal pun tak apa, memang suka sikit lah nak terima benda baru. Okey, yang ni saya nak bagi tahu. Saya claim dekat sini yang anugerah yang saya terima ni, dia memang innovation kita dalam new halal soap formulation. Maksudnya satu formula yang terbaru dan pertama di Malaysia yang kita dapat pengiktirafan Malaysia Innovative Product Award. Maksudnya nanti pada produk nanti memang kita akan tampal juga stiker dan pingat-pingat tu. Tapi yang saya nak bagi tahu dekat sini, kalau nanti produk yang kita akan keluarkan dengan ustazah, nanti kita akan tengok dia macam tuan-tuan boleh cari dekat pasaran, ada tak sabun ataupun produk pencuci yang dia ada letak pingat-pingat pengiktirafan. Itu nombor satu. Yang kedua, bila kita claim ini adalah formula lemak halal, ya. Banyaklah kita guna kat sini. Lemak halal ni memang inovasi yang kita hasilkan di kilang ini. So maknanya kita claim belum ada lagi lah patented yang untuk formulation ni, dan kita memang ada patent. Kemudian untuk pengetahuan saya semua, tim semua, bila kita nak hasilkan lemak ini saja, saya mengambil masa 4 tahun. 4 tahun sebab bila saya buka dekat YouTube, saya nampak banyak kilang yang memproses sabun menggunakan lemak daripada lat ataupun lemak kirim. Jadi saya fikir pada masa tu, macam mana kita orang Islam ni nak ada lemak sendiri. Baru kita boleh fikir macam mana kita nak proses mencuci baju, kosmetik. So Alhamdulillah, ini anugerah Islam, ini anugerah Allah untuk kita semua orang Islam. Sebab tu saya namakan ni sebagai inovasi Muslim untuk Muslim. Walaupun sebenarnya produk ni nanti bukan Muslim pun akan guna juga, tapi kenapa kita nak khusus teknologi ni, inovasi Muslim untuk Muslim? Sebab bila kita hasilkan cuci khusus pakaian solat, kita akan ada nanti produk cuci khusus pakaian solat. Maknanya fokus yang pertama kan, kita nak orang Islam sempurnakan dulu kesucian pakaian solat. Sebab salah satu daripada syarat sah solat adalah kita mesti suci daripada najis. Kalau kita beli produk pencuci yang kita tak tahu dia diproses daripada lemak apa, maksudnya dia boleh jadi kalau dia menggunakan lemak daripada unsur khinzir tadi, so dia jadi pencuci bernajis. So kita pun basuh pakaian kita. So bila kita basuh pakaian kita, so kita balikkan unsur khinzir tadi, unsur lemak khinzir tadi kepada pakaian solat, sejadah kita, lantai dekat rumah kita kan. So macam tu lah. So yang ni dia punya lemak halal. Macam ni lah dia pegang. Kalau lat tu pun dia macam ni juga. Dia pegang macam ni juga. So ini pati kelapa sawit yang asal, kita beli di pasaran, pati kelapa sawit ni. Kemudian baru kita hasilkan lemak halal dengan kajian yang lama sebenarnya. So di sini ada ramailah tim saya yang menghasilkan benda ni. Memang new halal soap formulation, dia punya nama dia. So kita telah memenangi berbagai anugerah lah sebenarnya. Berbagai anugerah yang mana kita mendapat pengiktirafan. Okey, ini anugerah yang saya paling setelah kita dapat Diamond Award di, saya tunjukkan sebagai. Okey,
Ustazah, Okey, mungkin saya boleh cerita sedikit tentang ini, selingan sedikit lah sebelum kita masuk ke bahagian kilang. Betul. Sebelum tu, saya sebenarnya ada orang dia rasa macam tak sabar nak tengok kilang, tak sabar. Saya jenis orang yang saya sangat kagum dengan usaha Tuan Azhari sebab kita dah ada pengalaman pergi beberapa kilang. Sebenarnya kemampuan founder berbeza. Ada founder produk, dia tak tahu pasal produk, dia tak tahu apa bahan, dia tak terlibat dengan proses. Maksudnya contohlah, orang ni ada duit, dia pun saya tak kilang, lepas tu dia beli raw material. Jadi yang sebegitu ada ramai. Tak apa tuan, saya memang jenis yang pandai goreng. Jadi tuan dia tak hati-hati kan saya ambil dia. Gitu. Jadi saintis dia lain, dia buat kerja kan. Jadi bila saya jumpa dengan founder yang raw material ataupun bahan asas tu, dia yang cerita formulation tu, the first formulation in Malaysia 16 tahun dah. Tapi dia tak kenal pun Tuan Azhari. Kami pun baru kenal seminggu dulu. Kedua, beliau ambil daripada zero. Maksudnya 4 tahun bukan telefon yang sekejap, dia ambil daripada pokok sawit tu, daripada pati sawit, buat proses, buat kajian, bla 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 bla. Ini dua-duanya ada persamaan. Ini pun chemical engineering, ini pun chemical engineering. Okey, nanti cik kena tambah tak cik saya biar nampak bijak sikit. Sebab lama dah tinggal ilmu kan, cik kena kupas sikit. Tuan-tuan, tengok ni. CJ Anggra, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Okey, ini untuk isteri biasa ni. Ya, okey. Tak apa. Cuba kita tengok, pengiktirafan ni diberikan oleh Universiti Teknologi Mara. Universiti ya, maksudnya pihak akademik. Okey, sertifikat ni Datuk Dr. Azhari, mereka bergabung ni dengan pakar-pakar ni, profesor doktor ni, untuk menghasilkan new halal soap formulation. Pada tahun 2015 tuan-tuan sekalian. Jadi sebab apa? Menghasilkan formulasi lemak daripada apa? Daripada apa ni? Dengar tak? Sawit. Pasti sawit. Hai. Salah jawab pula. Okey, tengok ni. High-tech Minds. Saya pun tak tahu ni. Cuba kita tengok anugerah dia. Zoom. Jangan tunjuk saya. Ini untuk apa yang new halal soap formulation? Bermaksud, kalau Tuan Azhari klaim diri dia adalah perintis kepada lemak halal, tak salah kan Encik Azhari? Kalau Encik Azhari klaim Encik Azhari adalah penemu. Ini memang ini saya. Ya. Saya pertama. Maksudnya yang pertama di Malaysia penemu ataupun kita panggil Innovator. founder ataupun innovator. Perintis pioneer. Pioneer. Perintis pioneer. Pioneer. Perintis. Perintis. Kepada new halal soap formulation. Maksudnya boleh jadi sebuah nama hasil usaha keras 4 tahun memberikan hasil ni. Kalau untuk yang ni kita cuba untuk quantify kan, sebab rasa tanggungjawab melihat banyak lembat di pasaran sumber daripada KJ, maka akhirnya saya rasa ni dapat macam-macam robot ni, tuan-tuan sekalian, macam-macam. Kalau fikir, ada orang kata robot ni untuk apa, tuan-tuan sekalian? Pengiktirafan ni dia dapat selepas usaha keras. Dia bukan usaha sehari dua, bukan sekian-sekian. Businessman is businessman. Tetapi orang yang ada daripada kesedaran dalaman umat Islam. Saya sendiri dengan cerita permulaannya sebab melihat. Asalnya dalam bidang lain, bukan dalam bidang sabun-sabun ni. Memang bidang Encik Azhari memang chemical engineering. Asalnya tak terfikir nak jadi toke sabun ke, nak buat ni. Tetapi bila melihat YouTube, banyaknya sumber-sumber bahan pencuci ni daripada sumber khinzir, lemak khinzir, dapat kesedaran memakan masa 4 tahun untuk menghasilkan. Dan beliau dah 16 tahun dan beliau bukanlah seorang businessman yang kita kata jutawan ke yang hebat. Bermaksud selama 16 tahun ini mereka struggle. Mereka Tuan Azhari nanti sangat struggle untuk naik, untuk kenalkan. Sebab tak ramai nak ambil formulation, sebab harga mungkin lebih tinggi daripada sumber-sumber lain. Maksudnya macam Ustaz Azhari mesti cerita saya, Ustazah boleh ke Ustazah nak pergi kilang-kilang jenama yang dah establish?
nescaya mereka mungkin boleh beri tawaran harga yang jauh lebih rendah. Tetapi kenapa Cik Azhari berikan kami harga yang kita pun tengok, ui mahal juga modal untuk sabun satu botol. Lepas tu bila kita tengok, kalau kita jual harga ni untung tak banyak pun. Tapi kita main volume lah, main quantity. Untung margin tak tinggi, sikit je margin keuntungan untuk satu botol. Sebab apa? Raw material tu dah tinggi, dah mahal. Ataupun bahan-bahan, harga modal dah mahal. Untuk halal ni memang selalunya perlukan bahan mentah kualiti. Ya. Dan dia sebenarnya untuk halalan Thaiban, nak dapat spek halalan Thaiban ni, dia tak boleh macam kita gunakan bahan mentah yang ada di pasaran semua. Kita hanya perlu, kita mesti memilih bahan mentah yang pertama dia kualiti dia selamat. Contoh macam saya bagi tahu, kalau pernah guna sabun serbuk kan, siapa yang masa zaman kecil-kecil ataupun sekarang saya rasa tak ramai orang yang guna sabun serbuk. Kalau dulu guna sabun serbuk, tangan kita dan kuku dia akan pecah kan. Sebab itu menggunakan soda ash. Tapi dalam sabun cecair ni, bila kita nak dapat spek halalan Thaiban, kita kena guna bahan ganti daripada soda ash. Soda ash. Jadi soda ni memang dia murah, dia sekilo 60 sen je Ustaz. Okey. Dia soda ni macam ni saya tunjuk. Ini soda. Dia soda ni untuk mencuci kotoran dia juga. Semua kesan dia bila kita macam sabun-sabun yang ada ke pasaran, bila mereka jual dengan harga yang murah, mereka guna soda. Nanti kita punya towel, kita punya baju sekolah tu cepat sebut. Cepat sebut. Kemudian Dia memang membersih dengan dia memang menanggalkan kotoran. Tapi dia sekilo 60 sen. Kita ni pun bahan yang mahal sikit daripada soda. Dia ada bahan kata, dia panggil apa? Surfactant. Dia mahal lah, dia RM6 sekilo. Beza beratus%. Tetapi ada setengah surfactant yang okey, salah satu daripada sifat bahan yang menanggalkan kotoran ni, kalau kita guna dia adalah bahan penyebab kanser. So bila suami kita pakai baju, sanggup ke? Kan? Suami yang sayang kan? Lepas dia pakai baju, bila berpeluh, bahan ni tadi dia akan menyerap masuk ke dalam kulit dan boleh mengaktifkan sel kanser. Ini perbezaan. Saya cakap ni kira macam fakta sensitif. Dan untuk kawan semua, bila bahan-bahan ni dia menyebabkan aktif sel kanser, masa tu baru kita fikir yang duit ni salah, tak ada nilai pun. Betul. Sebab kita menggadaikan tu kan. Okey, Min saya nak pegang. Boleh. Sayang-sayang jangan sampai melalak. Itu. Okey. Ini adalah soda H. Soda, kita panggil soda. Soda. Tadi tu sebut H. Soda ash. H. Ini soda. Soda. Oh, sebut. Rasa dia betul ni. Okey. Ini soda, harganya 60 sen saja sebanyak ni. Sekilo 60 sen je. Sekilo 60 sen. Soda sekilo 60 sen. Yang ini pula alternatif yang menggantikan soda. Okey, ini apa ni tuan? Jadi surfactant, kita guna yang ni lah. Okey, ini harga RM6 1 kilo. Ini 60 sen. Perbezaan tu 600% lebih. Bayangkan tuan-tuan sekalian, Nak buat yang halal kan? nak buat yang halal memang high grade. Lepas tu, cuba bayangkan kesan soda ni, memang soda ni diperlukan untuk apa? Untuk menanggalkan kotoran. Saya sekarang mula fikir apa banyak yang mandi sabun mandi yang ni, yang di pasaran harga satu botol besar harga RM8, murah tu. Tapi tak ada halal apa semua. Hati-hati doktor sekalian, hati-hati. Rupanya bahayanya soda ni dan secara saintifik dia boleh mengaktifkan apa? Mengaktifkan sel kanser. So, memang sebenarnya sabun apa semua dia larut pada pakaian dan dia melekat. Sebab itu buktinya wangian kekal. So, hati-hati. Jadi, alternatif ni. Sebab itulah bila kami dapat sebuah harga untuk hasilkan sabun by AH ni, memang agak tinggi, saya terkejut. Saya kata dia tinggi dia modal. So keuntungan atas satu botol rendahnya kalau kena jual sekian-sekian. Tetapi bila kita faham apakah barang yang digunakan, maksudnya dari segi sumber lemak
lemak daripada pati kelapa sawit. Ini pula tak guna soda. Kalau fikir logik, saya boleh jadikan. Tak apalah tuan, lemak dah guna lemak halal. Guna je lah soda, tak payahlah guna ni nama apa ni? Jadi Seperti macam bahan Seperti bahan pedagang. bahan penanggal. Tetapi kita nak beri the best yang terbaik, bukan untuk ni, untuk long term sampai Bahan akhirat. kita duduk yang Kat dalam. full yang kat dalam. Kita akan dengar daripada saintis kedua kita iaitu Encik Tengku. Silakan. Pegang dia tu ya. 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 Alhamdulillah kita berada di Gunung Bintang bersama dengan Encik Azhari, pengusaha sabun. Alhamdulillah yang pertama kita lihat tiga sudut adalah Ya. nak ulas saintifik saya tak mampu lah. Mana saya ulaskan semua tak faham. Cuba. Yang proses menghasilkan sebuah jadi Esther. Ya, formula dia macam nanti kita formula kalau itu yang dikaitan apa ni. Encik jangan memedar-medar bagi kami ya. Saya pada betul. Okey, saya dengar. Makanan saintifik ni makanan harian kami je. Jadi ada satu adalah kita bertemu dengan Encik Azhari sebagai seorang pengusaha lemak halal. Ini yang pertama saya tengok. Saya jumpa lah sebab dia expose orang yang bersungguh-sungguh menghasilkan lemak halal. Yang kedua itu kesedaran. Kita selama ni beli je sabun. Kita beli sabun tapi kita sedar yang dulu kalau sejarah dulu kita tengok diletak label belakang tu lemak. Bila negara Islam ni pemberi utama sabun ni dia tanya lemak apa? Lemak haiwan, lemak sebelah tak. Kalau Kristen, jadi pandai mereka dia bukan mana kod E. Yes, Kod E. Bila kod ini, jadi kita pun tengok kod apa ni kita tak tahu. Tapi kalau kod 100 ada benda kod sebenarnya itu dah antara lemak haiwan yang tidak halal. Dimasukkan dalam negara kita beli dengan visual kod. Kod tak faham, kod tak tanya. Orang tak check kod tu kan. Tapi kesedaran datang, kita rasa kita perlu utamakan kebenaran kita dalam menyediakan pakaian bersih solat. Betul, terutamanya dikesan pada solat. Ya, itu poin penting. Bayangkan kalau sabun basuh pakaian kita mengandungi lemak daripada khinzir, dia mesti akan beri jejak solat. Sebab lemak tu dia tak hilang dengan pancaran matahari ataupun dengan bilasan air. So kita tahu kalau ada bahan-bahan daripada khinzir dia perlu disama. Okey. Ini adalah fardu kifayah apa Oh, hebat. Okey, silakan Encik. Saya teruskan. Kita nak melawatkan ke? Ya, boleh. Okey. So, InsyaAllah. okey, sebelum kita melawat, jahagikan dengan kamu boleh baca tak cara dengan nama yang menarik? Contoh? Makwa. Makwa. Sabun makwa. Bukan Sabun makwa. ad-din. Sabun hijrah. Sabun hijrah. Dulak. Ha? Dulak. Dulak. Laks dengan dobi laks. Oh, dubila. Jadi dulak. Awaknya ada orang tengok ya. Okey, lagi. Makcik. Lagi makcik. Makcik. Ya. Sabun ikhlas. Ha? Sabun ikhlas. Sabun las. Ikhlas. Ikhlas. Masya Allah, ikhlas. Sabun yalal. Asmuni. Asmuni. Sabun asmuni. Sabun yalal. Yakin halal. Oh, yalan. Yakin halal. Yalan. Sedap juga kan? Yalan. Yakin halal. Betul lah. Ada bagi nama kan sabun yalan. Yakin halal. Allah antara yang kita boleh. Masya Allah. Lepas tu ni kalau sabun asli tak sedap. Asma Fazli jadi asli. Allah. Apa yang awak gini? Hijrah diterjun. Okay, tak apa-apa. Kita bagi nama kita ada ya. Core value tu Permata rumah diterjun. Aku tadi jumpa banyak-banyak. Ni value kita. core value tu. Love, family, ukhuwah, Kesana je. Okay. Kesana. Anda tengok. Wangi ya. Itulah masuk Teruwangi sebab kawasan. Oh, situ. Oh, bilik. Masuk semua. Okey. Untuk DFP ni sebenarnya kita tak ada
memprosesnya lah sebab kita kena pakai ikut dia punya tu. Tapi hari ni kita masuk boleh pakai kasut semua tak apa. Ya. Jadi kita akan tengok dia punya section lah. Okay, boleh? Okey. Okay. Okay, di sini nanti di ruang ni kita akan ada air screening, ya, air screening. Kemudian di sini kalau ambil gambar dulu, ambil gambar dulu, please. Nak snap satu gambar, nanti boleh duduk belakang ni sikit. Atau duduk depan. Okey. Di sini cantik ni, dalam gambar dia cantik. Okay. Oh gitu. Jadi belakang depan. Okay. Belakang depan. Okey. Ambil gambar di mana sini? Boleh? Oh Masuk gitu. ni. Boleh selfie di belah sini. Ustaz sini. Cik Azani. Ambil dia Ustaz Ahmad. Ambil Cik Azani masuk. Ada tak? Eh? Dia nak tulis sekali. Ini ada sini kan? Boleh sini pun sana. Okey. Oh faham. Okey. Ya. Nampak bilik kan? Okay. Yang ambil gambar. Ashraf, ambil gambar Ashraf. Ashraf. Kita akan dalam sini. Okey, di setiap bilik-bilik ni kita ada bilik nanti ubat gigi lain. So, bilik kosmetik lain, ya. Dia ada bilik-bilik JMP ni. Dan kita masuk sini. Okey. Sini kita ada ubat kosmetik. So, misi dia akan ada sini. Inilah ubat lain dia. Kemudian boleh masuk sini. Okey, di sini ini untuk pemrosesan sabun yang sebab kita ada bukan juga ke sebelum kita nak buat jenama untuk kegunaan isi rumah, kita telah berada di pasaran semua kem Angkatan Tentera. Mereka juga dilahkan di sini sebab nanti kita ada tunjukkan produk yang kem Angkatan Tentera. Kemudian kita ada juga hotel-hotel. Jadi bila produk ni kita dah test selama 6 tahun digunakan di hotel, baru kita akan keluarkan dengan jenama yang sekarang. Oh, Masya Allah. Maksudnya, tuan ni akan beri formulation yang sama yang boleh berikan kegunaan di hotel. Kita kan selalu kalau masuk hotel ni dia ada boundary. Lepas tu, hotel pula dia kegunaan kamar dan cuci ini. Kedua, hotel ni selalu guna warna apa? Warna apa? Cadar. Putih. Jadi, Dia kata ni, kualiti hotel ke dapur anda. ya cik, kita punya atas saya rumah di hotel ke rumah anda. Kualiti hotel ke dapur anda. Dapur anda ke. Jadi, Masya Allah, terima kasih. Ini sebenarnya kami sebenarnya saya tak sebut tadi. Mungkin formulation untuk hotel berbeza dengan formulation untuk punya rumah. Tetapi, insya Allah, maksudnya rasa hotel di rumah anda. Ya, rumah hotel. Tapi dalam kita lain tu, sampai di jalan boleh tuliskan. Tuan-tuan sekalian, mungkin ada orang yang rasa pelik. Saya ni nak buat produk pencuci pakaian, nak buat produk, kenapa tunggu pulang? Kan nanti orang pergi semua kilau, nak buat produk dengan Cik Azani. Saya dah bincang pun dah dulu. Saya bukan tak fikir. Saya dah beritahu pada suami, pada tim. Saya kata, sebab rezeki ni jangan bimbang lah. Jangan risau. Kalaulah sebab saya wawarkan kilang ni, siap buat interview dengan pemilik kilang. Ramai umat Islam yang datang menghubungi Cik Azhari ni nak buat produk. It's okay, baguslah untuk Islam buat produk yang menghasilkan alternatif yang banyak di pasaran. Baguslah. Sebab rezeki Allah dah catat masing-masing, cara masing-masing, usaha masing-masing. So tak perlu kita bimbang tu. Kebanyakan yang orang nak buat apa-apa dia akan hasilkan di mana kilang, bahkan di production pun tak ada nama kilang. Tapi bagi saya ini zamannya, kita perlu perkasakan ekonomi umat Islam. Dan saya juga fikir apa, boleh bagi sokongan kepada Tuan Azhari dan 16 tahun dah dia usahakan dengan beliau founder sendiri kepada Lemak Halal ni dan sebagainya. Mungkin tiba dah masa hasil doa ni sekian lama, susah payah untuk pergi lebih tinggi, lebih jauh. Jadi sama-sama, bila umat Islam kita maju, kita pun seronok. Okey, so sekarang Di sini, spesialnya di sini, kalau sebenarnya di sini antara yang teknologi terkini
disiapkan di sini. Produk yang disiapkan di sini, untuk dalam kotak ni, kita akan buat pattern di sini. Kita akan buat pattern di sini. Okey, yang ni you boleh tengok. Kalau produk akan satu draw dia macam ni ya. Okey, yang ni mungkin tak bisa tengok. Yang ni adalah pencuci sayur. Oh, cuci sayur. Oh, dia orang sayur dia cuci. Cuci. Nanti kita buatkan ada brand juga untuk sebenarnya sayur memang kena cuci sebab dia ada racun. Saya nak. Nak tak bawakan produk pencuci sayur? Sebab biasa kita rendam dengan garam. Maksudnya sebenarnya garam tak cukup lah. Dengan garam. Neutraliskan racun-racun tadi tu. Kalau tidak, racun akan masuk dalam badan. Maksudnya kita rendam. Rendam. Rendam kena masak. Bawa. Dia bukan macam sabun. Dia daripada bahan-bahan yang food. Bahan yang cuci sayur. Awak cuci sayur dengan air je kan? Air beras. Jadi untuk kata hotel, dia guna masuk ikan pakai mesin kan. So yang ni dia sebut pakai mesin. So nanti usaha pun boleh juga masuk pasar hotel. So maksudnya di sini kilang ni sebenarnya ada 300 komponen. 300 komponen. Maksudnya cuci sayur, cuci apa, dia cuci minyak. Ada yang tanya cuci hati. Cuci hati juga. Okey. Jom. Yang ni tempat kata yang ni untuk potong. Kemudian kita sebut yang ni seksi kosmetik kan. Untuk In progress. kosmetik. Kosmetik in progress. Okey. Okey, ni tempat pemprosesan cuci baju. Boleh sudah. Okey. Okey, sama juga kita akan ada mesin ni. Okey, mesin auto filling ni. Ni okey, dia dah cerita macam mana kita boleh keluarkan untuk kapasiti 50,000 tong sebenarnya. Mesin ni sebenarnya kita fabricate. Sebab sebenarnya mesin dekat pasaran dia paling besar pun dia 500 kg saja untuk homogenation. Maksudnya buat sendiri. Dia fabricate sendiri. Maksudnya mesin ni dia boleh keluar 1 tan 1 jam. Oh, 1 kg 1 jam. Kalau kita nak ni susah sikit. Ada di pasaran tapi dia agak mahal. So dan dia akan ada banyak masalah. Okey. Okey, macam yang ni. Yang ni kira yang dah siap. Cuci baju yang dah siap. Okey, nanti dia akan disebut dan dia akan isi dengan okey, yang ni isi dia satu tank. Di sana seksi sana tank lemak halal. Lemak halal lah. Kita buat di situ. Okey. Okey, saya nak tunjuk sikit tentang bahan bahan. Okey. Macam ni lah lemak sawit. Ni lemak sawit. Ni dia punya parti sawit. Dia tu ambilkan lemak di situ yang hujung. Okey, kalau nak ambil gambar. So inilah lemak dia. Lemak macam ni. Kalau lemak gizi boleh lebih kurang juga. Macam ni ya. So ini yang diperlukan kalau kita nak buat produk kosmetik ke, produk apa ke, kan? Okey, saya tunjuk di sebelah sini ya. Ustazah mungkin boleh join yang ni ke? Tak, Ustazah saya nak tunjuk. Ustazah. Okey. Okey, macam Ustazah boleh duduk sini kita. Okey. Ini adalah antibakteria. Okey, dalam sabun kalau ada 12 jenis bahan, kalau kita tak nak letak pun pengguna tak tahu pun. Sebab dia mahal. Antibakteria. Antibakteria. Macam yang ni bahan untuk melembutkan fabric. So kalau kita tak letak, contoh kita buat guna 3 bahan saja. Kita guna macam contoh tengok dekat pasaran, pasal sabun tu murah. Sebab dia mungkin boleh letak 3 saja. Lemak, kemudian dia letak buih dan dia letak wangi. So benda-benda ni semua tak ada. Pelembut, lepas tu micro capsule, semua tak ada. Jadi kita letak banyak bahan, itulah harga kita. Macam kita makan mi goreng. Mi goreng saja. Tak ada kerang, tak ada udang, tak ada apa. Ya, harga beza boleh lah. kenyang juga. Ya. Itu beza dia saya nak beritahu. Sebab dekat pasaran, kalau sabun tu murah, dia mungkin
proses menggunakan 3 bahan saja. Okey, lagi faham. Encik, antibakteria ni kenapa kita perlu untuk pakaian? Okey, untuk menyiam kuman, kan kuman-kuman daripada kita berpeluh. So, barulah tak ada bau apa. Kemudian barulah tak ada penyakit kulit. Kalau macam baby, Penyakit kulit itu poin penting. Penyakit kulit produk yang kita buat ni, eczema boleh jadi yang selalu sakit gatal-gatal tu sebab kena tukar kepada pencuci pakaian. macam yang produk Ustazah ni nanti, Ustazah, boleh digunakan untuk pakaian baby. Kebanyakan yang lain tak boleh sebab baby akan sensitif. Yang ni kita ada semua. Betul tak pasal ada orang jual pakaian, pencuci pakaian sampai satu botol ni dia kena beli sampai ratus. Kenapa lah? Itu kan saat saya beli sebab saya terpesona dengan okey untuk paling sensitif untuk saya ikut ini sikit. Maksud memang ada jual sampai ratus dengan memberitahu nilai kepada apa yang ada dalam sabun. So boleh jadi berapa sekian, ada setengah, perasan tak? Kita pakai baju, badan kita berbau. Maksudnya fabric tu saya dah tahu ada setengah baju berbau lah, badan kita bukan gini yang ada bau. Pakai baju lain boleh jadi bahan pencuci yang digunakan tu dia bukan antibakteria. Jadi ni antibakteria ada juga. Okey, yang ni kalau dalam produk yang biasa, buih banyak datang daripada lemak. Oh. Jadi buih kalau terlalu banyak, dia juga penyebab kanser. So kita gunakan bahan buih yang selamat. Kita gunakan bahan buih yang selamat lah. Lepas tu, perbezaan kita kat sini, kita tidak guna bahan-bahan yang berbahaya macam yang ni tak payah snack. Yang ni saja. Ini garam biasa macam kita masak di rumah. Oh ni garam. Ini garam. Salah satu daripada bahan buat sabun adalah garam. Tetapi saya cerita kat sini kalau pengilang-pengilang ni dengar, kira benda ni memang fakta. Kebanyakan pengilang banyak dan ramai yang menipu dengan menggunakan kanji. Maksudnya mereka menghasilkan sabun tu, mereka gunakan kanji dan masuk ke wangi. Lepas tu jual dengan harga murah. Jadi baik dengan menipu lah, benda tu tak baik. Gunakan, kalau ada 11 bahan utama, gunakan 11 bahan utama. Okey, apa perbezaan guna kanji yang guna garam? Dia perbezaan yang pertama, harga lah. Dia orang jual murah lah sebab hanya panaskan tepung kanji, masukkan ke wangi. Tapi tak ada lah kaitan pembersih, tak ada. Tapi orang tengok tu itu sabun. Tapi dia jual harga murah. Okey, kebaikan guna garam sebab garam lebih mahal lah. Outdoor yang dia mahal. Kenapa kita perlu guna garam dalam sabun? Garam dia lebih kepada satu nak pekat saja. Ya. Pekat, tapi dia lebih kepada menitrakan apa, dia panggil ataupun melengkapkan proses penghasilan sabun lah. Maksudnya? Tidak, dia takkan jadi sabun. Okey, garam ni adalah bahan penting dalam sabun. Lemak bertindak balas dengan garam, Oh. dan jadi sabun. Lemak bertindak balas garam. Tuan-tuan sekalian, saya mula faham macam ni. Kalau kita nak buat sabun sendiri kat rumah boleh je. Belilah pewangi ni. Lepas tu basuh. Bila basuh, baju tu nampak bersih juga. Wangi juga. Rupanya dia hanya menggunakan bahan pewangi. Tapi kalau sabun yang sebenar, dia mesti ada menggunakan garam. Dia bukan digantikan dengan kanji dan sebagainya. Sebab garam ni, dia akan bertindak balas dengan lemak tadi tu. Dia akan memberi kesan yang kita panggil performance dia adalah sempurna sebagai bahan pencuci. So kena jujur lah, maksudnya kena jujur. Dan lagi satu Ustazah, dari segi persediaan, mungkin Ustazah ada followers di Brunei atau di Singapura. Sebenarnya untuk kita masuk ke market sana, dia memerlukan produk yang ada penerapan GMP. Jadi saya tak claim, tapi saya rasa kalau kita survey, tak semua kilang sabun bertaraf GMP yang ada fasiliti GMP. So alhamdulillah kita memang dah ada fasiliti GMP. Cuma kita nak on the way untuk kita. Alhamdulillah Fasiliti dah ada. di bawah Tuan Azhar ni fasiliti JMP dan lengkap untuk masuk di kilang. Mungkin kilang-kilang production lain bukan dalam bidang bahan sabun sendiri, mereka dah lama ke rekod medik ada JMP. Tapi untuk sabun, sebab orang lihat apa? Ada benda yang simple, sabun tak seperti kilang lain. Tetapi Encik Azhari berusaha untuk melengkapkan fasiliti seumpama GMP. So insyaAllah mana tahu ada rezeki pasaran, tak tahu lagi nama ini pencuci fabrik kita ni, bila
tunjukkan di sana yang cara kawalan politik. Okey tak ni, tuan-tuan sekalian. Okey tak kita nak keluarkan produk terbaru ni sebab kita nak masuk kepada bahan daily use. Kotak Ustazah nanti kita memang tulis terus yang kita menang anugerah dan belum, dan produk lain tak boleh tulis sebenarnya ni. Sebab kita dapat ni dan ini di kotak kita nanti. Dia bagi produk sebab Ini bukan anugerah kita. bukan boleh saya saja boleh claim gini. Kalau tak benar, lepas tu claim saja tulis boleh kena saman. Ini kita Jadi memang pemenang. pemenang kepada dia bagi produk award 2016. So ini produk muslim. Kemudian kita ada semua lah untuk best number quality control semua. InsyaAllah lah dapat produk yang baik. Sajalah untuk di sini. Ya. InsyaAllah tuan pasal sama ni kita jual produk tak ada lagi produk kita daily use. Dan kami mula memahami pentingnya kami juga mengeluarkan masuk dalam bidang bukan masuk dalam industri ni mencari yang daily use iaitu kegunaan harian. Macam perniagaan kita Go Gallery, pakaian semua tu orang bukan beli setiap hari, kadang setahun sekali dia orang beli. Kami perlukan sumber dana yang lebih pokok untuk menggerakkan perkembangan yang hijrah, untuk menggerakkan segala kerja-kerja amal, kerja-kerja dakwah yang kita buat. So mudah-mudahan langkah kita yang akan mewarnai tahun 2024 ini akan membuka organisasi umat Islam. Ini bukan organisasi kami. Sebab apa? Kita semua akan mati, tapi kita sekarang ada untuk ditinggalkan kepada generasi seterusnya. Dan kita memang menggalakkan siapa saja yang ada kemampuan kewangan untuk terlibat dalam perniagaan muslim. Memang bukan senang sebab tidak ada orang berniaga tak rugi. Tidak ada. Mesti ada risiko rugi, susah payah, jatuh bangun. Jadi, kenapa kami cuba nak masuk industri ini? Kami nak belajar sesuatu dan nak berubah. Dan ini adalah produk saya. Saya mula terdedah, lebih faham lagi tentang bab halal dan thayyibah dalam bahan gunaan. Jadi doakan tuan-tuan sekalian, dah ada cadangan nama, nanti kita akan pilih dengan nama kita tahu beli sebab ada hadiah dapat sabun 6 botol percuma yang 5 kg ya. Dengan semua warna-warna dan wangi yang kita. Okey. Wangi dah ada. Ramai tak yang suka kalau kita keluarkan juga sabun bercuci dengan mangkuk? Dia sudah bilas. Siapa wangi dah ada? Okey, ini antara warna-warna. Ni kan itu Encik ada buat dah mangkuk-mangkuk tu kan? Yang mangkuk-mangkuk warna-warna tu kan? Sampel. Warna dan warna. Wangi okey. Ini macam ni kala-kala dia lah kan. Kalau pink nanti kita ada kuning. Okey, hari tu saya dah cium dah bang. Ni dari sana dari sana. Paning ni. Subhanallah, saya dah kau nak bawa sampel Tapi dekat bukan pejabat packaging kita. je lah. Ya, kau nak bawa sampel dekat kita gitu dan semuanya wangi-wangi dan kita pilih daripada untuk ni dia. Okey. Tapi yang Oh, subhanallah. Wangi sangat-sangat. Wangi Memang best. amat-amat. Tuan-puan cuba yang bau. kuning ni aromaterapi. Cuba bau. Hmm. Ini aromaterapi warna kuning. Jagung. Sedap ni, lagi sedap kuning ni aromaterapi. Jagung. Oh, macam jagung. Dia macam yang ni rose. Ni rose. Ini aromaterapi lah. Dia macam selepas baju tu dia akan jadi segar. Segar. Dia. Saya rasa macam aromaterapi ni lagi sedap daripada rose ni. Tuan-puan bau tak aromaterapi? Yang top ranking Kalau cium, pink lah. dia orang boleh cium daripada live. Boleh cium pada light. Kita ada teknologi. Tapi sebenarnya untuk colour ni kenapa kita buat macam striking? Ya. Sebab kebanyakan yang wanitanya dia suka. Memang suka. Suka striking. Lagi lavender. Apa lavender? Dia okey. Oh, sedap juga lavender. Ada orang suka lavender. Tu biru tu apa? Ocean. Dia floral lah. Floral. Weh, tiba-tiba semua sedap pula ni. Hari tu kat pejabat kita pilih 3 warna saja. Sebab kita tak nak pening-pening. Biru, Nanti pink. ibu-ibu Tanya saya dia, Pak. takut macam ni. Bila keluar 6 harumat, dia orang ada termenung. Mana satu. Akhirnya tak pilih. Kadang jadi macam tu tau kalau banyak sangat pilihan. So kita buat 3 pilihan je.
Dia tak menu mana satu, dia ambil 3-3. Macam tu. Dia lepas tu nanti dia mungkin akan stick dengan satu haruman. Okey, ini floral. Ini rose. Tapi saya paling suka yang tadi warna kuning. Okey. Warna kuning aromaterapi. Tapi ikut kita punya data, yang ni paling ramai. Oh, warna pink ni. Nombor 2 biru, nombor 3 kuning. Oh, nombor 3 kuning. So kita ambil 3 warna tak atas lah. Kalau nak tanya ataupun nak tambah purple pun okey. Tambah purple pula lavender. Lavender pun sedap. Okey. Tuan Puan paling suka apa? Lepas sikit mana suka? Lavender ke? Floral ke? Ataupun aromaterapi ke? Satu lagi? Ocean. Ocean Star. Ocean. Saya suka pink. Pink juga. Lavender. Kuning. 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 Lavender dengan kuning yang naik. Oh, lavender dengan kuning kemenangan. Lavender lagi. Lavender lagi. Saya nak cuba semua. Nak cuba semua. Doakan insya-Allah. Saya nak sabun. Oh, ya. Ada sabun boleh nanti. Kalau- Ada orang tak kisah. Saya lagi satu, kalau beli produk daripada kilang BMF, adalah untuk pekerja-pekerja. Tuan-puan sekalian, bila kita berurusan dengan kilang Muslim, tuan-puan sekalian, macam saya sebut tadi, kita boleh dia cari kilang yang non-Muslim, yang harga lebih murah, lebih cepat. Mungkin dari suku Quraisy, dia orang memang ke depan. Tetapi kerana kita ada peniaga Muslim dan kami memang nekat, kita mesti cari pengilang Muslim walaupun harga lebih tinggi. Dan kita dah faham dah kenapa kilang Muslim harga lebih tinggi tu, kita dah faham dah bahan yang digunakan, amanah dan kejujuran yang digunakan. Automatik kita saling menguatkan rantaian DFF by Muslim first. Rantaian peniaga Muslim. Sebab tak ramai tau orang yang sanggup buka kilang, yang sanggup buat. Dan Tuan Azhari ni bukan hanya pembuka kilang, bukan kerana modal, tetapi dia asal pada saintis yang menghasilkan new formulation lemak halal, Liquid. Cecair lemak halal. cecair lemak halal. Masya Allah. Okey Tuan, penutup daripada saya, daripada adik suami. Mehmet, penutup. Dan penutup daripada Tuan. Okey, terima kasih kepada sebab saya nampak hubungan ini bukan atas dasar perniagaan semata-mata, tetapi untuk misi kami, saya kira kalau ini adalah inovasi yang pertama dan belum ada lagi, maka saya nak bersama-sama dengan tim Ustazah untuk menyempurnakan tanggungjawab Fardu Kifayah kepada 24 juta Muslim di Malaysia. Tapi sebenarnya ada yang mengusahakan ini juga sama-sama sebab market ini besar. Jadi itulah, terima kasih kepada tim Ustazah untuk datang ke sini. Terima kasih Pihak Azhari atas menerima kami datang ke kita buat tengok ni macam mana proses buat sabun dan sebagainya. Dan ini adalah satu projek yang besar bagi Ustazah sebenarnya, kerana ia melibatkan satu alat kita berupaya sebenarnya, sebab kita mencari yang halal dan kita menyediakan yang halal. Jadi bila kesedaran itu meningkat, Tuan, dia pasti akan permintaan akan tinggi. Mampukah saya kat Tuan? InsyaAllah. 24 juta tu. Buat link serempat kan. Jadi itu satu benda yang besar. Jadi diharapkan sekurang-kurangnya live ni membuka mata dan fikiran. Betul tak kita guna ni halal atau halal selama ini? Adakah sekadar kita beli untuk capai maksud bagi bersih lagi depan mata? Dan kita pernah bertanya tak tentang dengan perjuangan Encik Azhari ni, kita boleh tinggikan juga, kita perlu support Muslim punya pembangunan ekonomi. Dan di situlah kita rasa inilah tanggungjawab kita sekarang. Di musim yang sekarang ini, kita harus bangunkan perniagaan kuning putera utamanya dan juga orang Islam utamanya. Jadi kita fikirkan inilah satu yang perkara yang kita perlu usahakan dalam keluarga kita, dan kita berkongsi dengan ahli keluarga yang lain. Di samping insya-Allah tuan-tuan semua doakan semoga projek ini berjaya. Projek ini sampai ke rumah anda semua dengan haruman lavender sampai ke rumah, haruman aromatik sampai ke rumah, dan doakan insya-Allah projek ini terus berkekalan dan Ustazah sabun juga. Ustazah Hayam pernah Ustazah
macam-macam. Baju pernah, Bravo, Ustazah Galeri, Ustazah Bomban, KP, sekarang Ustazah Bravo, Sapu. Boleh. Saya Wangi jauh 1 kilometer bawah Ustazah. ya. Kita tutup. Saya betul. Okey. Tuan-tuan sekalian, saya nak ambil kata-kata suami yang powerful tadi, iaitu mencari yang halal fardu ain. Kita cari yang halal, makanan halal, produk halal adalah kewajipan fardu ain. Maksudnya kewajipan di atas setiap individu muslim. Menyediakan yang halal adalah fardu kifayah. Mesti ada di kalangan umat Islam yang menyediakan produk yang halal. Makanan ke, bahan binaan ke, kosmetik ke yang halal. Jadi kami ni di dalam lingkungan yang menyediakan. Kami melaksanakan fardu kifayah. Dan cabarannya sangat tinggi, sangat besar, risikonya pun sangat besar. Tapi kami akan cuba yang terbaik. Dan saya suka yang disebut oleh Encik Azhari tadi. Kami datang bukan atas dasar bisnes. Sebenarnya itu betul. Tetapi yang nombor satu adalah memperkasa ekonomi umat Islam dan melaksanakan fardu kifayah. Kemudian tuan-tuan sekalian, insya-Allah apa yang kita buat lagi ni, saya tahu risiko. Macam-macam lah risiko. Saya nak sebut awal tu. Tetapi saya bukan fikir tentang ni saya dedahkan penjelang nanti kami orang cari Encik Azhari nanti tak, saya tak fikir. Sebab Encik Azhari kata apa? Pasaran untuk sabun ni sangat luas. Umat Islam saja ada 24 juta. Dan penjual sabun untuk umat Islam ni sebenarnya sangat sikit. Kita baru counter lebih kurang 50% saja. Jadi kepada siapa yang mungkinlah ya, siapa, dan kita ada banyak dari pasaran sabun-sabun umat Islam kan, saya tak sebutkan dia nama. Maksudnya bagus, kita jangan anggap ia ada satu persaingan, melainkan sebenarnya kita saling bergantian. Sesama umat Islam jangan rasa ada persaingan. Sebab itu kalaulah ada orang lain datang ni nak keluarkan sabun Encik Azhari, saya okey. Bukanlah maksudnya saya nak sembunyikan siapa penilang, tapi saya nak sokong juga beliau. Maksudnya saya ulang lagi sekali, peniaga-peniaga muslim jangan angkat kita persaingan, tapi kita adalah bergandengan. Kita saling berganding, bukan bersaing. Begitulah cara peniaga non-muslim. Saya tak perlu sebut bangsa mana yang mereka tu kuat. Perasan atau tidak, mereka kalau buka satu kilang, satu kedai perabot, berderet kedai perabot tapi orang lain. Sebab apa? Mereka mewujudkan satu kawasan yang mana orang pergi one stop center. Ekosistem. Jadi ekosistem mereka tu. Jadi mereka sebenarnya saling berganding, bukan bersaing ataupun bertanding. Jadi buanglah perasaan bimbang, hasad, dengki, begitu begini. Saat kita umat Islam saling berganding, bukan bertanding, bukan bersaing. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak daripada Ustazah Sabun di tiba sampai saya bagi nama. Saya dulu malu nak berniaga gini sebab saya lebih suka ceramah pendakwah, tapi saya tolak tepi, rasa malu, segan dan sebagainya. Sebab saya tahu tuan-tuan sekalian, semalam contoh, minta maaf saya bagi tahu isu ni. Ada satu pihak bagi tahu saya. Pihak ni pihak yang ada otoriti, dan lepas ni saya akan jumpa. Contoh isu Majlis Peguam Negara. Majlis Peguam Negara ni. Apa nama? Yang di kalangan umat Islam ni. Majlis Peguam Negara Islam. Maksud majlis peguam negara di kalangan umat Islam ni, kita berhadapan dengan kumpulan peguam di kalangan liberal. Yang mana dana mereka juta-juta daripada luar negara. Contoh ada isu hari itu dibawa ke sampai peringkat PBB ke apa, peringkat atas. Yang mana peguam ni bagi tahu Malaysia ni negara yang apa sebenarnya? Negara yang diskriminasi, negara yang banyak menindas orang bukan Islam. Kan ada heboh, ingat tak gitu? Tapi tak ada wakil peguam daripada Malaysia yang Muslim untuk menidakkan ataupun untuk menjelaskan di sidang tersebut, sidang peringkat ini. Sebab nak masuk ke peringkat-peringkat ini memang perlu keuangan yang kukuh dan besar. Manakala Majlis Peguam Negara kita ni, pihak ni, Ustazah, kita tak ada dana. Jadi pihak yang bagi tahu saya ni, dia kata, Ustazah, sebab orang ni adalah peniaga Muslim pendakwah, dia kata, Ustazah, daripada perniagaan ni lah kita salur kepada NGO seperti ini. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab kelemahan kita umat Islam memang ada kaitan rapat dengan lemahnya ekonomi umat Islam. Jadi bila saya dengar daripada pendakwah penceramah semalam tu bagi tahu, saya terus fikir, saya tak boleh dah, segan malu. Apa yang plan untuk bisnes kena cepat, kena laju, buat je. Sebab kita sediakan tapak. Mungkin beberapa tahun lagi sebab akan mati, tapi kita dah tinggalkan tapak untuk jenazah diteruskan. Sebab nak sediakan tapak yang susah, nak mak langkah pertama yang susah, nak mulakan perjuangan susah. Dia nak meneruskan tu, dia teruskan apa yang telah diusahakan.
bukan daripada kosong ni kawan sekalian. Jadi doakan apa yang kita usahakan yang terbaru ini nampak kecil, hanya sabun, tetapi dia berkaitan dengan fardu kifayah, dia berkaitan dengan sah atau tidak solat kita, dia menyebabkan dosa ataupun pahala. Sekian daripada saya, Ustazah Asma Harun, Ustazah Sabun. Mencuci hati dan pencuci pakaian. Cuci hati tu boleh tazkirah kan? Betul lah, saya Ustazah pencuci lah panggil Ustazah Sabun. Pencuci, kadang tazkirah pagi-pagi tu pencuci hati. Jadi sekarang cuci juga rumah anda dan kita membawa rumah hotel ke rumah anda, ke kediaman anda. Sekian, mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Jangan lupa siapa yang mungkin nak jadi ejen untuk pencuci kami, boleh hubungi. Sekarang ada tak orang hubungi? Ada je lah, ada. Kita ada share nombor telefon tu, so siapa nak jadi ejen ke, stokis ke, siapa yang cadang nama, terima kasih semua tadi. Kita akan pilih dan kita akan cari 3 pemenang nama yang terbaik untuk cadangan pencuci kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Ekspedisi. Terima kasih Ekspedisi. Excellent Berjuang Dakwah